Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Suhaitan Kuasa Masjid Negeri, barisan asatizah, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita dimuliakan Allah Ta'ala dengan solat berjemaah, direzekikan kesempatan untuk beriktikaf, dan direzekikan juga waktu, kelapangan untuk kita duduk sebentar, majlis bina nu'min sa'ah, kita duduk sebentar untuk beriman kepada Allah Ta'ala, untuk kita saling mengingatkan kita tentang baginda Nabi SAW dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, kepribadian Muslim. Sebelum ni kita bincang tentang kepentingan untuk memperelok wajah bila bertemu dengan orang lain, dan tidak bolehlah pula kita ini untuk memandang rendah sesuatu amar ma'ruf, sesuatu kebaikan yang dibuat oleh seseorang yang lain, walaupun kebaikan itu dilihat kecil. Berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Muslim, janganlah memandang rendah, yakni meremehkan sesuatu dari ma'ruf, yakni dari kebaikan itu, sekalipun hanya dengan menghadapi saudaranya dengan muka yang berseri-seri, muka manis, yakni tidak bermasam muka tatkala berjumpa saudara-saudara muslimin. Hadis riwayat Muslim. Kita bincangkan sebelum ini bahawa walaupun amal itu sekadar kita buat muka baik, buat muka elok dengan orang, jangan remehkan. Dan kalau tengok orang senyum dengan kita, janganlah kita masam muka tu, baliklah senyuman tu. Orang yang memulakan senyuman dengan muka yang baik, muka yang manis, kita balas balik dengan muka yang manis. Itulah lambang kasih sayang, lambang persaudaraan, lambang ikatan akidah yang kuat sesama kita orang Islam. Macam mana pun berbeza pun pandangan, berbeza pendapat, berbeza pemikiran, berbeza, sekarang ni banyak yang beza kan. Macam mana berbeza, tapi kita ingat kita satu akidah. Kita wajib untuk saling beriman kepada Allah, mengasihi saudaranya sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Hari ini kita masuk dalam bab ramah mesra. Kita salah satu daripada sifat yang perlu kita pupuk dalam diri kita yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah ada sifat ramah, sifat mesra. Muslim itu adalah peramah dan mesra kepada manusia. Manusia suka bergaul dengannya sebab dia menggembirakan mereka dengan perbuatan dan tutur katanya yang lemah lembut dan menawan hati. Dia bergaul dengan mereka dengan baik, bersenda gurau dengan mereka dengan gurauan yang benar di waktu-waktu yang munasabah. Di dalam gurauannya tidak melampau, tidak menyinggung dan tidak menyakiti hati sesiapa pun. Demikian juga di dalam kesungguhannya itu tidak kasar dan tidak juga dia keras membatu. Maknanya Islam membenarkan kita ini untuk bergurau. Gurau ni maknanya happy lah, gembira, benarkan bergurau. Tapi disebut oleh musannif, gurauan itu adalah gurauan pada waktu yang munasabah. Nak bergurau kono-kono tompek janganlah orang tengah sedih gitu ajak dia tergolak, ataupun orang tengah ada masalah kita saja buat gurauan masalah itu.
Sekarang ni saya melihat satu trend dalam masyarakat, satu trend dalam masyarakat, iaitu dia jadikan seseorang itu sebagai bahan gurauan. Dia jadikan satu orang ni sebagai objek untuk dia gurau. Contoh masalah orang tu, cara hidup orang tu, bahkan yang lebih teruk lagi, fizikal orang tu. Kadang-kadang hidung yang lain sikit ko, telinga lain sikit ko, yang Allah dah tetapkan untuk dia macam tu. Jadikan tu bahan gurauan. Ataupun kelemahan-kelemahan yang dia buat, kesalahan-kesalahan yang dia buat, kita jadikan dia gurauan. Dan bukan itu saja, orang lain semua sama-sama golakkan dia. Dia jadikan bahan untuk gurau, orang lain sama-sama golakkan. Itu adalah perbuatan-perbuatan jahiliah, yang disebut di dalam Al-Quran jelas dalam suratul Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh kamu menghina. Sebenarnya itu bukan gurauan, tapi itu adalah satu penghinaan, merendah-rendahkan orang lain. Jadi kalau orang sobut zaman sekarang ni macam menganjing lah, ada satu orang tu dia anjingkan dia, jadikan golak, orang semua golak. Itu sebenarnya adalah sukhriyah. Sukhriyah ni adalah perbuatan zaman jahiliyah, gurauan-gurauan zaman jahiliyah. Jadikan seseorang satu objek, gurau, macam golakkan dia, hina dia, rendahkan dia. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Nak bergurau kena tompek, ada waktu tak ada semua tompek kita nak bergurau. Betul juga kalau nak buat lawak, nak usik-usik, tak semua bondo boleh kita buat lawak, buat bagi orang golak. Tak semua kita kena pilih. Sebab saya ni kalau bagi tazkirah tak ada golak-golak, jarang saya golak-golak, takutlah. Yang buat golak-golak kan takut terasa kan. Pasal pula saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu lalu di satu jalan yang ada di tepi jalan tu pemuda-pemuda sahabat yang dia ketawa, berdokah-dokah, kuek ketawa. Jadi lalu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma a'lam. Sekiranya engkau tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau engkau tahulah apa aku tahu, nescaya engkau akan kurang ketawa dan banyak menangis. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Maknanya bukanlah kata Nabi tak boleh langsung ketawa tu. La dhahiktum qalila. Ada masa nak ketawa ni, nak gembira ni. Dan tidak melampau, tak menyinggung, tak pula menyakiti hati sesiapa pun. Itu bukan suatu perkara yang senang. Sebab kadang-kadang gurau, lebih-lebih gurau kadang sampai sakit hati orang. Dan dia, kalau jenis orang tu jenis orang introvert, hati sensitif, menyimpan pula nyimpan langsung disimpan dalam hati perasaan al-hiqdu, al-hasadu, apa-apa lah dalam hati tu, dah susah kita nak beramal. Jadi berhati-hati dalam bergurau. Begitu juga seseorang Muslim itu tidak pula dia kasar, ataupun dia dalam satu majlis, dalam satu keadaan tu dia sonyap, keras, membatu dia. Dalam majlis dia tidak membisu seribu bahasa, tapi mengembirakan majlis dengan senda gurau yang munasabah dan baik. Pun begitu, gurauannya tidak keluar dari daerah kebenaran, sebagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan para sahabatnya yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersenda gurau dengan kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak mengucapkan melainkan yang benar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah dia kalau nak bergurau dengan para sahabat pun, gurauannya adalah gurauan yang benar.
Bila saya baca hadis-hadis yang berkaitan dengan gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah bukan sahaja dia bergurau, tapi ada message. Dia tetap dakwah. Gurauan itu gurauan dakwah. Masya-Allah, tabarakallah. Rasulullah bila dia gurau tu dia ada message dia nak sampai. Bukan semata-mata nak happy golak aja, tak. Dalam ketawa itu ada message. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau juga, akan tetapi gurauan baginda adalah benar belaka. Demikian juga sahabat-sahabat yang mulia. Dipetik beberapa contoh dari kitab-kitab hadis dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan seorang anak kecil dari anak-anak para sahabat. Anak itu digelar Abu Umair. Ia mempunyai seekor burung yang menjadi permainannya. Pada suatu hari Rasulullah melihat anak itu berduka cita, maka bertanyalah Rasulullah SAW, kenapa aku melihat Abu Umair berduka cita? Mereka menjawab, kerana burungnya yang selalu bermain dengannya telah mati. Ya, Rasulullah SAW. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada Abu Umair secara bergurau, hai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung itu? Dalam kurungan, sehingga engkau berduka cita, sehingga engkau menangis. Rasulullah tak ada kata burung tu hidup balik nanti, tak ada. Rasulullah cakap apa yang telah dilakukan oleh burung itu sehingga membuatkan engkau menangis, wahai Abu Umair. Macam tu. Begitu juga satu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dibawanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya secara bergurau. Maknanya satu hari ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya secara bergurau, kami akan membawamu di atas anak unta. Maka berkatalah dia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh aku buat dengan anak unta? Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah ibu unta itu berasal dari anak unta? Maknanya datang para sahabat, ada unta. Rasulullah pun kata kepada sahabat tu, kami akan membawamu dengan anak unta. Unta tu dah besar dah, nak bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat tu naik unta tu. Unta tu dewasa dah, tapi Nabi kata ni anak unta. Jadi sahabat ni dia kata, apa yang aku nak buat dengan anak unta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah ibu unta itu berasal dari anak unta? Maknanya Rasulullah tak tipu. Walaupun dia ibu unta, dia dah dewasa, dia dah besar, sebenarnya dia pernah menjadi anak kepada seekor unta. Macam tu kan. Dalam hadis ni juga Rasulullah mengajak kita untuk reflect balik tentang kedudukan setiap orang tu. Maknanya pandang tu secara mendalam, disebut sebagai reflektif dalam fiqhul hadis. Pandang secara reflect bahawa kita ni walaupun kita dah dewasa, kita ni dah bergelar ayah, kita ni bergelar atuk, kita tetap anak kepada ayah kita. Macam tu. Anak kepada ibu kita. Itu kaedah. Begitu juga kadang-kadang dengan isteri kan. Isteri itu kalau dengan suami dia segala-galak lah suami ni. Syurga lah. Kalau suami itu tak bagi pergi mana-mana, dia tak boleh pergi lah. Hatta dia pergi rumah mak ayah dia sendiri tak boleh kalau suami itu tak bagi. Begitu sekali suami. Tapi kita sebagai suami, kita faham, walaupun dia isteri, dia tu ibu kepada anak-anak kita, tapi dia juga adalah seorang anak. Dia juga anak kepada ayah dia, anak juga kepada ibu dia. Dan kita ni juga perlu ingat bahawa walaupun dia ibu kita, walaupun ibu anak kita, walaupun dia isteri kita, dia pun ada mak ayah. Itu maksudnya. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang, ajar kita dalam hadis ni supaya melihat dengan pelbagai sudut pandang. Cara pandang dalam kehidupan. Jangan pandang tu dengan satu cara pandang. Pandang dengan pelbagai cara pandang. Begitu juga, ni hadis ni menarik. Satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Seorang lelaki bernama Zahir. Zahir ni dia orang kampung Arab Badui. Telah menghadiahkan hadiah dari kampung kepada Rasulullah. Dia agama, kalau dia datang Madinah tu dia datang, dia bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia jarang-jarang datang Madinah. Sesekali dia datang Madinah, dia orang Arab Badui yang duduk dekat gurun, dekat padang pasir. Sesekali dia datang, dia bawa hadiah. Dia suka bagi hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Zahir adalah orang kampung kami dan kami orang bandarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya walaupun dia seorang yang tidak cantik mukanya. Zahir ni muka dia tak cantik. Semasa dia hendak menjual barang-barangnya, dia pergi ke pasar. Bila datang, dia jumpa Nabi, dia hadiah pada Nabi, dia akan pergi pasar. Dia jual barang-barang dekat pasar tu. Jadi datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, arah belakang Zahir ni, dia poluk Zahir ni dari belakang. Dalam beberapa kitab sirah dia sebut Zahir tu dalam keadaan yang sedang berpoluh-poluh. Datang berpoluh, Nabi poluk daripada belakang. Sedangkan Zahir ni dia tak tahu siapa yang poluk. Maka berkatalah Zahir ni, lepaskan aku, siapa yang poluk dia ni? Macam itulah. Kemudian dia menoleh, lalu dia pun mengenali bahawa orang yang memeluknya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak berkuasa, tak daya dia melepaskan dirinya daripada pelukan seorang yang sangat dicintainya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah gurau. Rasulullah kata apa? Siapakah yang hendak membeli hamba ini? Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Maka berkatalah dia, Zahir ni dia cakap, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu engkau mendapatiku, maknanya kalau begitu wahai Rasulullah, engkau mendapatiku ini tak laku. Siapa nak beli dia ni ya Rasulullah? Tak laku dia ni. Muka buruk. Kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata, akan tetapi engkau di sisi Allah mahal harganya. Masya-Allah, tabarakallah. Dia kata, akan tetapi engkau di sisi Allah mahal harganya. Jadi bila hadis ni diriwayatkan, ada mesej. Mesej tentang nilai. Nilai apa? Value, nilai seorang manusia, nilai seorang orang yang beriman di sisi Allah Ta'ala. Bukanlah penilaian Allah itu la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada jasad, muka kita, tubuh badan, tak. Tapi Allah menilai seseorang itu dengan kebaikan hati dia, dengan amalnya. Itu juga Abdullah bin Mas'ud, satu hari dia pernah panjat pokok kurma. Sahabat yang tengok, botih Abdullah bin Mas'ud ni, halui, kuih. Abdullah bin Mas'ud ni kuih orang ni. Macam saya kot, lebih kurang. Lagi kuih lagi kot. Abu Bakar As-Siddiq pun kuih orang dia. Dia tak berisi badan dia. Tapi Abdullah bin Mas'ud tu kuih badan dia. Sampai bila dia panjat kurma tu, terselaklah betis. Jadi para sahabat ni bila tengok Abdullah bin Mas'ud tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekali masa tu golak kan Abdullah bin Mas'ud. Dia golak tengok putih Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, betis itu, sesungguhnya betis itu lebih berat nilainya di sisi Allah daripada bukit Uhud. Macam tu sekali nilai betis Abdullah bin Mas'ud. Walaupun kuih pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah sangat berat. Maknanya kemuliaan dia, ketinggian dia, nilai dia, value dia, kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala sangat tinggi. Apa yang kita boleh belajar daripada gurauan Nabi? Tengok, walaupun Nabi gurau, Nabi ajar. Ada sesuatu Nabi ajar. Nabi ajar apa? Jangan tengok nilai seseorang itu melalui tubuh badan dia. Kita tidak berhak untuk menghukum orang lain. Bukan tugas kita untuk menilai seseorang. Walaupun Zahir ni tak selalu datang kuliah Nabi. Kuliah Nabi pun jarang-jarang datang, tapi selalu bagi hadiah kat Nabi. Sampai Nabi ingat. Kemudian tu pergi berniaga, badan poluh-poluh, Nabi poluk. Jadi nak menunjukkan bahawa jangan copek pandang rendah dekat orang. Kita tak tahu siapa-siapa sekeliling kita ni. Entah-entah doa dia lebih mustajab di sisi Allah Ta'ala berbanding kita yang mungkin selalu pergi masjid, selalu sembahyang sunat, selalu poso. Penilaiannya di sisi Allah Ta'ala. Macam yang kita dalam sebelum hadis sebelum ni, kita jangan pandang meremehkan kebaikan walaupun kecil. Kadang-kadang satu kebaikan yang kecil yang kita buat itu, kebaikan itulah yang ikhlas, yang Allah pandang, yang akan mengangkat kita masuk syurga. Masuk syurga bukan sebab amal, masuk syurga sebab rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu satu sebab kenapa Allah suruh kita masuk syurga ni, sebab rahmat Allah. Salah satu sebab sebab nak jaga hati itu. Jangan copek nilai orang.
Jaga hati kita supaya ingat kau buat beramal ni bukan semata-mata nak pahala daripada Allah Ta'ala. Kau nak capai rahmat Allah, nak capai kasih sayang Allah. Kalau nak ikutkan kita semayang lama ni, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, lama kita semayang ni dengan nilai syurga yang abadi tu, tak ada waktu luput selama-lama dengan waktu semayang kita yang 5 hari 5 kali sehari semalam tu, tak boleh bayar, tak boleh compare dengan nilai syurga. Itu sebab kita masuk syurga bukan disebabkan oleh amal yang banyak, tapi sebab rahmat Allah. Allah sayang kita. Yang lebih besar daripada syafaatul uzma, syafaat yang agung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Kuliah akan datang ni cerita tentang seorang wanita tua, seorang yang Rasulullah selalu popular kisah ni, yang guraunya Nabi dengan seorang wanita tua ni sampai menangis dia balik rumah. Bila tahu, bila Rasulullah kata tak masuk syurga ni, orang tua tak masuk syurga. Nanti kita bincang dalam kuliah-kuliah yang akan datang, dan beberapa kisah-kisah lain menarik berkaitan dengan gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menghidupkan suasana keceriaan dan kemesraan dalam kalangan para sahabat. Ini membuktikan bahawa bukanlah hidup tu serius sahaja. Ada kalanya kita boleh ketawa, boleh bergembira. Rasulullah meraihkan kegembiraan dengan para sahabat, sampai Rasulullah pun ada juga Rasulullah ketawa, Rasulullah senyum, Rasulullah suka gembira dalam meraihkan kemanusiaan. Itu sebab laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah tu diutuskan daripada kalangan kita sendiri, iaitu manusia, supaya kita boleh mencontohinya sebagai contoh yang terbaik dalam kehidupan kita dan menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah bertemu dan bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu